A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini. Dah agak lama saya tak buat perkongsian secara live. So hari ini saya cuba luangkan masa sedikit. Okay. Seperti yang saya letak tajuk pada live saya ni, perkongsian melalui tajuk belajar tanpa berguru. Okey, persoalan ni telah pun ditanyakan kepada almarhum Tuan Guru Datuk Arundin. Okey, so ada satu artikel yang telah dikeluarkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Arundin, okey, mengenai belajar tanpa berguru maka syaitanlah gurunya. So kesempatan ni saya nak mengulang kaji balik topik ni. Di samping saya memetik dalil-dalil dan hujah-hujah daripada artikel penulisan arwah Tuan Guru Datuk Arundin. Okey, di mana soalannya yang berbunyi, saya ingin bertanya mengenai perubatan alternatif sama ada bertentangan dengan syarak atau tidak. Bagaimana jika ada pengamal itu mendakwa dia mendapat ilmu atau petunjuk perubatan melalui mimpi? Contohnya seperti pengamal mengubati pesakit dengan menggunakan daun sirih. Daripada pemerhatiannya kepada struktur daun sirih selepas membaca mentera atau doa yang dia dapat memberitahu kepada pesakit tentang keadaan pesakitnya dari segi fizikal, spiritual atau gangguan jin. Mohon Datuk jelaskan. Okey, di mana jawapan ni telah pun dijelaskan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Arundin. Cuma saya mengulas dan memetik penulisan beliau sedikit. Okey. Persoalan pertama mengenai perihal pengubat yang mendapat ilmu mengubati manusia menerusi mimpi. Okey. Kemudian soalan yang kedua, kepada menggunakan daun sirih sebagai petunjuk untuk mengubati, mengetahui perkara gaib. Okey. So ilmu yang dapat melalui mimpi ni, Tuan Guru arwah Datuk Arundin telah menjelaskan bahawa sebelum ni bahawa ilmu itu tidak sabit dari segi syarak. Dengan perkataan lain, ilmu yang memberi kebaikan kepada manusia perlulah dipelajari dengan cara berguru, dengan cara yang betul. Memakan masa yang lama, perlu diuji dan dipastikan sama ada dia berkebolehan untuk memiliki ilmu tersebut. Bukan sama sekali menerusi mimpi ataupun mimpi malam tadi ataupun beberapa minit saja mimpi itu. Okey, keadaan melalui mimpi ni tak akan membuatkan perawat tu mampu untuk menjadi sebagai perawat. Okey, dalam kitab tasawuf atau tarikat selalu sangat diperkatakan mengenai kaedah mempelajari bahawa sesuatu ilmu hendaklah dengan berguru, dengan jelas dan nyata. Dia perlulah berilmu dan beramal dengan ilmunya. Okey, sesiapa yang belajar tanpa guru maka syaitanlah gurunya. Saya ulang, sesiapa yang belajar tanpa guru maka syaitanlah guru dia. Saya ulang lagi sekali, sesiapa yang belajar tanpa guru maka syaitanlah gurunya. Oleh kerana itu, ilmu melalui mimpi amat diragui. Okey, siapa yang sebenarnya menjelma di dalam mimpi dia hendak dikatakan wali-wali Allah yang telah kembali kepada Allah, maka semuanya sudah berada di dalam alam barzah sehingga hari kiamat. So kalau kata wali-wali Allah, dia dah ada dalam alam barzah. So mustahil dia hendak kembali ke alam kita, malah masuk ke dalam mimpi kita. Roh bagi mereka yang telah kembali, roh orang wali Allah ni tidak boleh kembali lagi ke dunia ini untuk bertemu dengan sesiapa. Lebih-lebih lagi untuk menyampaikan ilmu selepas mati. Okey. Orang yang telah mati terputus usaha kebaikan atau kejahatan, sudah tidak boleh lagi menyampaikan ajaran atau petua-petua perubatan kepada mana-mana orang yang hidup. Okey, saya ulang, orang yang telah pun mati terputus segala usaha kebaikan atau kejahatan, sudah tidak boleh lagi menyampaikan ajaran atau petua perubatan kepada mana-mana orang yang hidup.
Okey, ini berdasarkan salah satu firman Allah, ayat Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 10, surah Al-Mu'minun ayat 100, yang membawa maksud supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak masa akan dapat, sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Dalam kitab tafsir yang muktabar disebut barzah dengan huraian bahawa selepas mati, roh-roh manusia ditempatkan ke alam baru. Dengan kehidupan baru itu, mereka terputus dari dunia dan tembok-tembok itu menjadi pemisah tanpa dapat ditembusi untuk pulang ke dunia. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau pernah menyebut bahawa hari ini dunia adalah untuk beramal tanpa hisap. Esok sesudah mati hanya ada hisap yang menunggu tanpa ada amal lagi. Jika yang telah mati boleh lagi beramal dengan pulang ke dunia dan memberi petua atau pengajaran untuk perubatan, maka ia bertentangan dengan Al-Quran seperti ayat yang telah saya nyatakan di atas. Okey, dengan hujah-hujah ini tidak dapat diterima pakai atau andaian bahawa ilmu menerusi mimpi adalah daripada sumber yang sahih. Okey, apa yang berlaku tu hanyalah tipu daya syaitan dalam mimpi seseorang sahaja. Okey, ini lebih kepada talbis iblis, tipu daya syaitan. Okey, tipu daya iblis yang kononnya mengajarkan manusia melalui mimpi yang boleh menyesatkan. Berhati-hatilah. Kadang-kala mereka ini kelihatannya seperti betul dan bersesuaian dengan kehendak syarak, tetapi ada yang tersirat adalah untuk mempengaruhi manusia yang bakal membawa ke jalan yang sesat. Okey. Seorang lagi sahabat, Abu Hurairah, pernah menerima ilmu dalam jaganya daripada syaitan. Apabila diceritakan ilmu yang zahir itu, sejajar dengan syarat itu menyuruh Abu Hurairah membaca ayat kursi supaya beliau melindungi harta yang dijaganya supaya tidak dicuri oleh seseorang. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa itu adalah ajaran daripada syaitan. Jangan peduli dengannya, lupakan ajaran itu dan ambillah ajaran daripadaku. Okay. Seterusnya Nabi SAW mengajarkan Abu Hurairah sama seperti yang telah diajarkan oleh syaitan tadi. Okay. Mimpi manusia kebanyakannya daripada perbuatan syaitan. Jika ada pun daripada Allah Subhanahu Taala, ianya sangatlah sedikit. Okay. Adapun yang mengenai pengubatan melalui pesakit melalui menilik daun sirih, maka itu adalah pengubatan tradisional Melayu, bukannya pengubatan cara Islam. Okay. Dalam Islam, tilik menilik dalam semua perkara sama ada menerusi daun sirih ataupun lain-lainnya adalah bertentangan dengan syarak dan amat dilarang. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda daripada Ummul Mukminin Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhu bahawa pernah ditanya kepada Rasulullah akan tukang-tukang tilik. Rasulullah mengatakan bahawa mereka hanyalah temberang dan tidak benar satu pun. Ditanya lagi, tukang tilik itu mengabarkan kepada kami perkabaran dalam tilik mereka, maka kami dapati apa yang dia katakan itu adalah benar. Rasulullah bersabda lagi, yang demikian itu adalah dikabarkan kepada mereka oleh makhluk halus kepada yang berbaik dengan mereka dengan mencampur adukkan di dalamnya ratusan pembohongan. Dalam hadis lain, Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa pun yang mendatangi orang yang mendakwa mengetahui hal yang gaib, al-araf, ataupun tukang tilik, al-kahin, lalu mereka mempercayai apa sahaja yang dikatakan oleh mereka itu menerusi tilik menilik mereka, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Allah ke atas Nabi Muhammad dan juga daripada Nabi Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga As-Sahabus Sunan. Apa yang ditanya mengenai penguatan tersebut, mengetahui perkara gaib sehingga secara spesifik menerusi struktur daun sirih sehingga mengetahui jenis-jenis penyakit sama ada fizikal ataupun spiritual adalah termasuk perkara yang dilarang oleh syarak. Okey. So saya berharap maksudnya kalau kata ini soalan tadi dia menceritakan tentang menilik mengenai daun sirih.
Terdapat juga beberapa pesakit yang pernah menemui saya bagi tahu ada juga beberapa kes yang mana perawat tu meminta limau, kemudian perawat tu menghiris sedikit limau. Kemudian daripada potongan limau tu perawat tu mula menceritakan keadaan sakit, penyakit dan sebagainya, lalu menceritakan dia sedang disihir, dia ada sakit sekian-sekian. So dia lebih kurang sama seperti persoalan di atas, bahawa tilikan-tilikan melalui daun sirih ataupun tilikan-tilikan melalui cara pemotongan limau ini sebenarnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Okey, semoga apa yang saya share pada hari ini bermanfaat kepada semua orang. Saya mohon kita sharekan perkongsian ini kepada di wall masing-masing, dan insya-Allah perkongsian ini saya akan uploadkan di YouTube saya. Boleh search YouTube saya Rawatan Islam Kamarul Azli Miftahus Salam untuk tip-tips lain yang ada. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.